Cikgu masuk dalam apa? Okey, saya masuk dalam chat sini. Kejap lagi saya masukkan dalam grup grup kelas masing-masing. Okey, cuba tengok dekat dekat chat grup tu. Ada nampak? Ada. Okey. Kenapa ada yang keluar masuk ni? Okey. So balik-balik pada tadi kita tahu daya, apa yang dimaksudkan daya? Apa yang dimaksudkan daya? Tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Yes, tarikan atau tolakan yang bertindak atas sesuatu objek. Tak kisahlah objek tu walaupun sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya. Dan daya ni ada dua, iaitu tolak dan tarik. Dia tak ada daya antara dua, tak ada. Dia ada tolak, dia ada tarik. Tetapi ada situasi yang boleh berlaku di mana kedua-dua tolakan dan tarikan berlaku secara serentak. Okey. So dekat sini awak pun dah tengok ada tu apa aktiviti-aktivitinya. Selalunya ramai yang confuse antara daya tolakan dan tarikan yang berlaku secara serentak. Selalu korang silap yang tu. Okey, kena perhatikan aktiviti dan bayangkan macam mana cara awak melakukan aktiviti tersebut. Contoh dalam video lepas tu saya bagi aktiviti tolakan dan tarikan adalah mendayung sampan. Betul? Betul tak? Okey, cuba bayangkan macam mana cara awak dayung sampan. Cuba macam mana awak bayangkan macam mana gaya awak dayung sampan. Tangan kita letak depan kan, daripada letak depan kita tarik. Ini adalah tarik. Tarik kan, so kita kat sini tarik, kemudian bila kita lepas daripada badan kita, kita dah tolak. Sebab mula-mula tangan kita mendekat kepada badan, kemudian menjauh daripada badan kita, itu adalah tolak. Dan ataupun itu dua lah kan, tarik dan tolak. Tarik dan tolak. Okay, so itu melibatkan dua-dua jenis daya, tarikan dan tolakan. Okey, kemudian ada berapa kesan daya? Ada berapa kesan daya? 5. 5. Okey, seorang satu. Mengubah bentuk. Okey, mengubah bentuk objek. Lagi? 2? Mengubah arah penggerakan objek. Yes, mengubah arah pergerakan objek. Lagi? Memberhentikan objek bergerak. Yes, memberhentikan objek yang sedang bergerak. Lagi? Mengubah kelajuan objek. Mengubah kelajuan objek. Dan yang terakhir? Menggerakkan objek penggun. Okey, menggerakkan objek yang pegun. Saya dah cerita itu. Apa maksud pegun? Dalam video tadi saya sebut. Apa itu pegun? Apa? Tak tahu apa maksud pegun. Tengok ke tak tengok? Catat ke tak catat? Amy? Oh, Amy, dah tutup kamera. Siapa tahu apa? Pegun tu apa? Jap tu buat apa? Siapa nak cuba? Objek yang tidak bergerak. Ya, objek yang dalam keadaan tidak bergerak. Alah, Balkis tarik pula. Sebut je lah. Okey, objek yang tidak bergerak. Maksudnya contohnya apa yang ada dekat sekeliling awak sekarang yang tidak bergerak? Cuba tengok sekeliling awak. Pen lagi? Dinding. Apa? Mulut? Dinding juga dinding. Dinding. Lagi? Kipas. Kipas awak tak bergerak? Itu kipas Ni, yang atas meja awak ni, apa dia? Buku. Awak letak di atas meja disebabkan adanya daya menyebabkan objek tidak bergerak. Okey, so kita akan pergi yang seterusnya. Sampai situ saja mesti tahu kelima-lima kesan daya ni. Alright, boleh? Boleh. Okey, so sekarang kita nak pergi ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 100. Dekat sini saya akan, lepas ni awak tak nampak muka saya, awak tak nampak muka kawan awak. So sebab saya akan present. So saya nak awak tengok, boleh nampak tak skrin saya sekarang? Sekejap ya. Okey, nampak tak skrin saya sekarang? Nampak. Awak tak nampak skrin awak kan? Awak nampak skrin saya, betul? Nampak. Okey. Sebelum tu saya nak tunjuk ke awak, ni kehadiran. Tengok 6 bijak baru 11 orang, 6 cerdas baru 4 orang yang key in. Tapi kat sini saya tengok dah ramai. Dah 30 orang. So, mana yang belum key in nanti tolong key in. Saya akan hantar link kehadiran dalam grup kelas. Okey. So, hari ni kita akan tengok
kita akan tengok mana? Okey, kita akan tengok daya geseran. Tahu daya geseran? Ada baca? Ada. Ada baca? Ha? Apa maksud daya geseran? Okey, apa itu daya geseran? Buku teks muka surat 100. Mula dengan muka surat 100. Okey, daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan. Contoh sekarang atas meja awak ke atas katil awak duduk mana tak tahulah kan. Apa objek yang sedang bersentuhan? Cuba sebut. Meja. Meja dengan apa? Mesti ada dua. Dia kata dua permukaan. Meja dengan Meja telefon. dengan buku. Meja dengan buku. Lagi? Lampu dengan meja. Lampu atas meja Meja dengan Ya. Okey, meja dengan kerusi. Kerusi awak atas meja ke? Macam mana? Ke kerusi awak tersandar dekat meja? Kerusi dan Okey. lantai. Seperti dengan kerusi dengan lantai. Okey, betul. So, itu adalah apabila ada sahaja dua objek yang sedang bersentuhan antara satu sama lain. Okey, dengar. Dua permukaan bersentuhan. Asal dia bersentuhan sahaja, maka ada wujudlah daya geseran. Dan kita kena tahu daya geseran ini sentiasa arah berlawanan daripada arah pergerakan objek. Walaupun awak kata, okey, pensel saya ni duduk statik je, mana saya tahu arah pergerakan dia ke mana? Okey, so ke mana pun arah pergerakannya, daya geseran itu sentiasa arah bertentangan menyebabkan objek itu tidak bergerak. Okey, pensel awak lah contohnya. Okey, nombor 3, menyebabkan objek yang bergerak akan menjadi perlahan dan lama-lama dia akan terhenti. Okey, dekat sini awak boleh tengok. Alright, ni contoh kan, ni awak punya meja, ini permukaan meja. Di atas meja awak kita letakkan satu kotak. Okey, so ini adalah kawasan ataupun permukaan yang bersentuhan. So, ada permukaan kotak dengan permukaan meja. Mana yang bersentuhan itu adalah dekat situ wujudnya daya geseran. Okey, contoh kita tolak kotak itu ke kanan. Okey, arah pergerakan. Kotak itu bergerak ke arah kanan, daya geseran pula akan sentiasa bergerak ke arah berlawanan, iaitu ke arah, kalau kotak ke kanan, geseran ke mana? Ke kiri. Yes, geseran ke kiri. Okey, katakanlah kita ambil kotak tu, kita lambung pula. Kotak tu ke atas, daya geserannya ke mana? Ke bawah. Yes, betul, ke bawah. So, ingat ya, daya geseran dia mesti sentiasa arah bertentangan. Mesti arah berlawanan, bertentangan. Tak kisahlah pergerakan objek tu kanan ke kiri ke kanan, atas ke bawah ke vertikal ke apa, tak kisah. Okey, janji daya geseran dia sentiasa arah berlawanan. Okey, boleh faham setakat tu? Boleh. Okey, so kita pergi tengok. Alright, apakah contoh-contoh yang melibatkan daya geseran? Yang pertama, menulis. So, mata pensel bersentuhan dengan kertas. Nampak dekat sini, betul? Nampak. Sentuh ke? Betul. Menulis tak sentuh ke pensel? Disebabkan ada daya geseran lah, maka terhasilnya garisan. Okey. Yang kedua ialah ni. Tang mana ni? Kapal terbang bergeser dengan apa? Apa dia? Awan. Awan. Ni dah saya tulis dah dibaca. Kapal terbang Kapal bergeser terbang. dengan apa? Udara. Dengan Udara. Udara. Macam saya kata tadi kan, kita ada satu kotak. Mula-mula kita letak atas meja, so permukaan bersentuhan ialah antara kotak dengan meja. Tetapi apabila kita lambung kotak tersebut, masih lagi ada geseran, iaitu antara kotak dengan udara. Pandai. Okey. So faham lah tu. Nampak dah faham tu. Alright. So yang ketiga ialah, ini semua contoh tau. Tayar kereta yang bergolek di atas jalan tar. Tak kisahlah jalan tar ke apa ke. Tapi tayar kereta itu memang dia bersentuhan dengan jalan rumput ke, apa sahaja permukaan, tak kisahlah. Jalan atas ais ke, jalan atas simen ke, jalan atas tar ke, atas rumput ke. Asal dia bersentuhan, maka dia ada daya geseran. Okey, yang ketiga ialah menggergaji pokok. Ini kan kita hari tu dah tengok dah. Antara gergaji dengan pokok ini,
ada daya geseran. Okey, tapi saya nak tanya, apakah aktiviti daya yang terlibat dekat sini? Saya dengar tu sayup dia bunyinya. Apa dia? Memotong pokok. Potong pokok tak dayanya. Apa Yang daya dia? habis. Daya geseran dan daya tarikan. Daya tarikan je ke? Awak gergaji pokok Daya awak tarikan dan tolakan. Ya. Bila kita gergaji pokok, kita tolak, kita tarik. Kita tolak, kita tarik. Betul? Mana ada orang gergaji pokok? Tolak, angkat, ada ke? Tak ada. Betul. Okey. So, permukaan gergaji yang bersentuhan dengan pokok maka akan ada daya geseran. Alright, yang seterusnya ialah menatal. Tahu menatal? Ni saya pun tak tahu ni sebenarnya perkataan ni. Ilmu baru untuk saya. Atau ini dalam bahasa Melayu lah, menatal maksudnya scroll. Okay, scroll screen telefon. Awak ada handphone kan? Hari-hari duk scroll, tengok Facebook lah, tengok Insta lah, betul? So, jari kita bersentuhan dengan skrin akan ada daya geseran. Walaupun kita kata licin je cikgu, tak rasa pun daya geseran. Tak kisah, janji ada sahaja sentuhan, dia akan ada dah daya geseran. Okey, yang seterusnya ialah menggosok tapak tangan. Awak sentuh dua tangan, awak gosok. Okey, so itu apa yang awak rasa cuba gosok lama-lama? Panas. Apa rasa? Rasa panas. Nanti kita tengok kenapa boleh rasa panas. Okey, next. Boleh kita pergi yang seterusnya? Okay. Ada idea lain ke? Ada contoh lain tak untuk daya geseran? Siapa boleh bagi contoh? Cuba bagi contoh selain daripada 6 yang saya dah bagi ni, apa lagi contoh daya geseran yang berlaku? Di sekeliling kita lah, benda biasa-biasa je. Waktu kita berjalan cikgu. Ya betul, waktu kita berjalan. Kat mana daya geseran berlaku tu? Kat lantai kan? Kat lantai dengan, dia mesti dua permukaan. Dia mesti namakan dua. Apa benda yang boleh sentuh? Kaki dengan Ya, lantai. tapak kaki dengan lantai. Okey, lagi? Betul. Thank you. Siapa? Amy cikgu. Okey, good. Siapa? Next, siapa lagi? Siapa nak cuba? Apa lagi aktiviti yang menyebabkan, yang menghasilkan daya geseran? Menarik kerusi. Okey, menarik kerusi. Sama juga. Kaki kerusi dengan lantai. So, banyaklah. Awak tahu tak sebenarnya dekat badan kita ni, apabila kita klip mata pun sebenarnya berlaku daya geseran. Kat mana tu nak tanya? Pelik lah. Macam mana mata kita ada geseran? Kat mana? Dekat kelopak. Ya, kelopak mata dengan apa? Kan saya kata dia mesti ada dua benda. Dengan apa? Dengan berbola mata lah. Tetapi kenapa kita gosok tapak tangan rasa panas? Kita kelip-kelip mata laju-laju tak panas pun? Nanti kita tengok kenapa. Alright, next. Okay, yang seterusnya kita nak tengok apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran. Muka surat 102 dan 103. Okay. So ada berapa faktor? Ada berapa faktor? Ada Yes, ada dua faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, maksudnya daya geseran ini dia akan jadi besar ke kecil ke bergantunglah kepada dua situasi ini. Apa dia yang pertama? lantai simen. Apa tu bukan? Apa dia yang pertama? Itu contoh. Okey, yang bagi tu betul lah tu contohnya. Tapi sekarang ni apakah faktornya dulu? Faktor. Apa dia faktor yang pertama? Itu Jenis permukaan. yes, jenis permukaan muka surat 102. Okey, yang tulis eksperimen 1 dalam kotak warna kuning tu, nampak tak? Dalam kotak awak tu. Nampak. Okey. So, Cikgu. Apa cikgu? Ya. Apa dia? Siapa yang panggil saya tu? Siapa yang panggil saya tadi? Ada. Okey, kita teruskan Alright, yang pertama faktor yang mempengaruhi daya geseran ada dua sahaja. Yang pertama ialah jenis permukaan. Apa yang dikatakan sebagai permukaan? Contoh ni. Ni jalan ni permukaan, batu ni punya permukaan lah. Okey. So contoh lain. Alright, faktor. Ini contoh semua ni 3 ni contoh saja. Ada banyak lagi jenis permukaan. So kita bagi kat sini bola sedang bergolek di atas satu permukaan. So garis hitam ini adalah permukaan.
Okey, so kita bagi contoh 3. Satu yang pertama ialah contohnya tanah yang ada batu-batu. Okey. Awak bayangkan bola bergolek atas tanah. Boleh bergolek tak atas tanah? Boleh. Boleh. Okey. Bayangkan kita tendang bola dengan kekuatan yang sama, dia bergolek atas tanah. Antara 3 ni kan tanah, kaca dan rumput. Awak rasa yang mana satu pergi paling jauh dia boleh pergi bola tu? Tanah. Rumput. Awak sepak atas mana? Rumput. Lagi? Ya ke rumput? Sure. Sure. Okey, macam mana kita nak tahu sebenarnya jenis permukaan garis hitam yang mana bola ni ada? Bayangkan garis hitam ni adakah ini adalah tanah? Okey, kemudian kaca ataupun rumput. Alright, dekat sini kita tengok. Katakanlah macam mana kalau kita lukiskan tanah atas garis ni kan, macam mana buat permukaan tanah? Adakah dia garis lurus straight ataupun dia bergerigi? Bergerigi. Awak rasa okey, tanah dia akan jadi macam ni kan? Okey, nampak tak saya conteng ni? Nampak kan? Tak. Nampak. Okey. Warna merah. Alright, awak nampak tanah tu bergerigi sebab dia ada batu, ada tanah, ada batu besar, ada batu kecil, ada pasir, betul? Apabila bola ini bergolek di atas permukaan ni sama macam gambar background ni, bergolek atas permukaan yang tidak rata, awak rasa dia boleh pergi laju ke dia akan jadi lambat? Akan jadi lambat. So, kenapa dia lambat? Sebab ni faktor mempengaruhi. Sebab apa? Ada banyak batu apa semua. Ada banyak batu. Okey, apabila permukaan tidak licin, daya geserannya ada 2. Sama ada tinggi atau rendah. So, bila permukaan dia kasar, awak rasa daya geseran yang terhasil tinggi ke rendah? Rendah. Tinggi ke rendah daya geseran? Rendah. Maksudnya daya geseran ni kuat ke perlahan? Tinggi ialah kuat, perlahan ialah rendah. Okey. Tinggi, kuat, rendah. Okey, daya geseran semakin kasar permukaan, semakin tinggi daya geseran. Okey. So, maksud dekat sini, tanah ini akan melambatkan lagi pergerakan bola. Bayangkanlah kalau bukan bola sepak, kita bayangkan bola yang lebih kecil. Contohnya bola getah, awak golek atas jalan tar, dengan bola getah awak golek atas permukaan kaca. Mana satu laju? Kaca. Sebab apa kaca? Sebab licin. Sebab kaca licin. Bila kaca licin, permukaan dia lurus je kan? Ni saya lukis tak lurus lah. Permukaan dia lurus saja, so bola ini tak ada gangguan. So bila tak ada gangguan, permukaan yang bersentuhan antara bola ni dengan permukaan dia sikit. So daya geserannya akan jadi rendah. Rendah. Macam mana pula dengan rumput? Bayangkan, kenapa rumput? Antara tanah dengan rumput. Dia panjang. Rumput kita boleh lukis panjang. Betul-betul? Okay, so tapi dia lembut lah kan? Alright. So antara tanah dengan rumput, awak rasa mana daya geseran yang lagi tinggi? Rumput. Tanah. Rumput. Okey, kenapa rumput? Sebab kita tahu rumput ini dia punya daya geseran ataupun permukaan dia lagi tinggi. Dia punya zigzag lagi besar. Okey, katakanlah ni kan gambar background ni orang tengah tolak batu belakang ni. Lantai ni kasar. Ni ada rumput pula lagi. Rumput. Awak nampak lagi dia permukaan zigzag dia lagi banyak, betul? So bila lagi banyak, geseran lagi tinggi. Okey, ingat ya. Permukaan makin kasar, geseran semakin tinggi. Tapi saya nak tanya, kenapa orang main bola dekat padang rumput? Kenapa tak main atas padang kaca? Kaca nanti. Apa dia sayang? Nanti pecah. Kaca boleh pecah. Okey lagi? Padang kasar. Okey, padang kasar. Sekarang ni kenapa orang main, tapi yelah, kenapa orang main atas padang? Atas padang ada rumput. Kenapa orang tak main atas kaca ke? Tak main atas tanah ke? Geseran dia lagi kurang berbanding rumput. Ya, pandai. Relevansnya ialah kalau awak jatuh atas rumput dengan jatuh atas tanah, mana kaki awak koyak? Tanah. Tanah. Okey, kaca. Kaca kalau dia pecah lah. Kalau dia tak pecah tak apa. Awak boleh gelongsor. Duduk pun boleh menggelongsor, betul? Sebab licin. Alright?
So sekarang ni saya tahu awak faham kenapa awak kata orang main bola atas padang rumput sebab licin. Dia sebenarnya bukan licin. Geseran dia lagi tinggi. Cumanya relevannya kita main bola di atas padang rumput untuk mengelakkan Cederaan. kecederaan. Yes, boleh faham? Boleh. Okay, next. Ini baru yang pertama, jenis permukaan. Okay, yang kedua apa dia? Jisim objek. Jisim objek. Oh, dah sembang aku pula. Okay, apa maksud jisim sayang? Kita dah belajar di tahun 4. Dulu, apa maksud jisim? Apa unit? Apa dia? Apa saya dengar tadi? Berat. Okey, untuk level awak sekolah rendah, bolehlah kita anggap jisim ni sebagai berat. Kalau ikutkan jisim ni bukanlah berat, tapi untuk level kita ni, kita anggap dia macam berat lah. Okey, so jisim, apa contoh unit jisim? Objek yang kecil dan ringan menghasilkan daya geseran yang lebih kecil berbanding objek besar dan berat. Okey, itu kita dah pergi terus pada daya geseran. Tak, sekarang soalan saya satu je. Apa unit jisim? KG. kg, thank you. Apa itu kg? Kilogram. Kilogram. Lagi? Kilometer. Gram. Kilometer. Kilometer jarak, meter. Gram. Yes, gram. Dan Gram. juga miligram. Mililiter? Miligram. Okey. Bila kita cerita tentang jisim, dia punya unit semuanya adalah gram kat belakang. Kilogram ke, gram sahaja ke atau miligram. Alright, kita boleh cakap lah untuk level awak, jisim ialah berat. So, kita tahu kat sini muka surat 103 dalam buku teks, jisim objek. Maksudnya objek yang sedang bergerak. Contohnya kan lelaki yang kat belakang, orang yang belakang ni sedang menolak batu, betul? Okey, apa yang dikatakan sebagai jisim objek? Okey, semakin kita tengok, ni contoh ni kereta bergerak ke arah sana. Tadi bola, permukaan kan? Okey, saya bagi contoh lain pula, kereta bergerak ke arah kanan. Semakin bertambah jisim objek, semakin tinggi ke rendah daya geseran? Contoh kat sini kita ada lori. Antara tiga-tiga ni kan yang paling, antara lori, kabinet dengan kotak kasut, yang mana satu yang paling rendah daya geseran dia? Kotak kasut. Kotak kasut lah. Kenapa kotak kasut daya geseran dia paling rendah? Sebab ringan. Pandai, yes. Jisim dia tadi ataupun dia punya kuantiti jisim dia sangat ringan. So senang je kita tolak, betul? Tolak dengan jari pun boleh bergerak, betul tak? Okay. Betul. So itu adalah so ini adalah faktor yang kedua yang mempengaruhi geseran. Apabila benda tu ringan, daya geseran yang berlaku adalah rendah. Okey. Contoh kita nak tahulah daya geseran ini tinggi ke rendah, awak bayangkan kalau awak gosok dua permukaan yang bersentuhan. Contoh kita ada meja, awak letakkan kotak kasut, awak gosok kotak kasut ke meja. Dia hasilkan banyak haba tak? Banyak. Banyak. Awak gosok kotak kasut dengan meja tu, panas ke kotak tu? Tak. Panas. Panas, sure? Tak. Boleh buat eksperimen sendiri. Sepatutnya tak. Sebab apa? Sebab bila dia ringan, daya geseran dia rendah. Bila daya geseran dia rendah, haba yang terhasil akan jadi sikit. Okey, tapi tapak tangan kita, bila kita gosok, kenapa rasa panas? Kenapa kotak gosok tak panas pun? Sebab ada udara. Ada udara? Sebab tapak tangan kita ada apa? Ada haba. Ada haba? Ada apa? Ada kulit. Ada kulit. Lagi? Bukan ada kulit. Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Ada apa tu kat tapak tangan awak? Garisan. Yes, ada garisan. Kita ada cap jari, betul? Cap jari ni dia bertindak macamlah tayar dan tapak kasut. Dia ada corak. Bila ada corak, maka daya geseran akan jadi Tinggi. Okey, so dekat sini kita tengok ringan. Kotak ni ringan. Kita letak atas meja, kita gosok. Geseran tak panas pun kotak tu. Bila tak panas, maksudnya geseran dia rendah. Cuba awak ambil meja besar ni, goyang atas lantai banyak kali. Cuba rasa. Ada rasa haba tak atas lantai tu? Tak.
Sebab awak tak pernah buat Ada. eksperimen ni, siapa dia nak goyang meja? Mana ada orang goyang kabinet banyak-banyak kan? Roboh lah kabinet, betul. Tapi kalaulah kita ni permukaan kaki kabinet ini bersentuhan dengan lantai, kita tolak pergi balik banyak kali, lama-lama dia akan panas dekat sini. Sebab apa? Sebab adanya daya geseran. Okey? So setakat ini dua faktor yang mempengaruhi daya geseran ni, boleh faham tak? Jenis permukaan? Okey. Bila kita kata jenis permukaan, semakin ... permukaan, semakin ... daya geseran. Saya nak tanya, apa dia tu? Apa dia yang ... Semakin apa permukaan? Apa istilah dia? Contoh kita katalah. Ni yang zigzag ni. Kita apa? Berat Berat. Kasar. Semakin kasar daya geseran. Lagi? Semakin kasar permukaan. Patut tengok lain. Okey, jenis permukaan kita panggil kasar ke nasiblah kau tengok tulisan saya macam ni kan. Kasar lawannya? Lembut. Lembut keras. Licin. Very good. Licin. Tengoklah tulisan buruk ni. Okey. So, semakin kasar atau licinnya sesuatu permukaan, semakin apa daya geseran? Geserannya ada dua je, iaitu tinggi. Bertambah. Okey, bertambah atau Mengurang. ataupun tinggi atau Rendah. Okey, cuba bayangkan ayat saya kata. Semakin kasar jenis permukaan, semakin apa daya geseran? Bertambah daya geseran. Bertambah daya geseran. Thank you. Very good. Okey, kalau semakin licin permukaan, semakin berkurang daya daya geseran. Good. Nampak macam faham dah tu. Okey, yang seterusnya tadi G-shape pula. Sama juga. Tadi G-shape, tadi permukaan kita ada kasar dan licin. Kalau G-shape pula kita ada apa? Berat dengan Berat dengan ringan. Ini saya bagi awak istilah senang faham lah. Semakin berat G-shape objek ataupun semakin besar. Kita ada G-shape besar dan kecil. Okey, semakin besar G-shape objek, semakin apa daya geseran? Semakin bertambah gaya geseran. Good job, pandai. Okey, semakin besar G-shape objek, semakin bertambah daya geseran. Nampak ni, besar lori ni lagi tinggi daya geseran. Okey, kalau lagi semakin kecil objek, semakin rendah daya geseran. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh. Nampaknya faham ni, senang ni. Alright, boleh kita pergi yang seterusnya. Mungkin kita sampai kesan dulu lah kot. Boleh. Okay, yang seterusnya kita nak tengok ialah kesan daya. Girls, nanti macam mana saya ada buat recording benda ni. Nanti saya akan hantar dalam grup ataupun saya akan upload video dalam YouTube. Awak salin nota dari sini boleh? Boleh. Korang pause salin. Sebab tu saya buat simple-simple je. Gambar yang saya bagi semua tak perlu lukis. Salin saja yang tulisan tu, boleh? Okey, kita dalam apa cikgu? Salin dalam apa? Rasa nak salin dalam apa? Dalam buku. Nak salin dalam apa tu? Dalam buku nota. Dalam nota kalau nak salin dalam Quran kot. Salin dalam buku lah. Awak ada buku kan? Ada. Rasa saya tak ambil buku. Tak ada. Kat sekolah pun tak ada. Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok kesan daya geseran. Okey. So, kesan daya geseran muka surat 104, 105, 106. So, kita kat sini dia bagi kesan-kesan daya geseran dan saya terus bahagi awak lah kepada dua jenis daya geseran, dua kesan daya geseran, dua kategori, iaitu yang pertama ialah kebaikan dan yang kedua ialah keburukan. So kita akan tengok dulu apakah contoh-contoh kebaikan daya geseran. Awak rasa apa dia? Dalam konteks muka surat 104. Boleh nyamakan? Menghasilkan haba. Menghasilkan haba. Okey. Membolehkan kita memegang
objek. Okey, membolehkan kita memegang objek. Good. Lagi? Memperlahankan objek bergerak dan akhirnya berhenti. Okey, memperlahankan objek yang bergerak dan akhirnya menghenti. Contohnya tengah bawa basikal laju-laju, tiba-tiba ada lembu lintas ataupun break. Bila break, perlahan dan akan terhenti. Okey, lagi? Kebaikan tu. Membolehkan objek kekal pegun. Okey, membolehkan objek pegun. Awak letak buku atas meja, buku itu tidak bergerak. Ke buku kau lari sana lari sini? Kan? Semua letak atas meja, dia pun diam lah kat situ. Kalau buku awak lari sana lari sini, saya cadangkan awak lah lari dari rumah tu. Betul Betul. Alright. So, itu antara kebaikan. Alright, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah apa? Menghasilkan haba. Menghasilkan haba. Awak rasa gambar apa tu? Saya tengok ni gambar apa ni? Gambar apa ni? Api. Api. Yelah. Saya tak tahulah korang orang zaman sekarang pernah tengok ke tak benda ni. Saya baik tahu. Tahu lagi lah kan? Ingatkan tak tahu. Okay. So, ini adalah sebatang mancis. Macam mana kita boleh nyalakan mancis tersebut? Daya geseran yang berlaku pada tepi kotak. Okey. Daya geseran yang berlaku antara kepala mancis dengan dia punya tepi kotak yang permukaan kasar, betul? Betul. Kenapa bila kita gosok dekat kotak, dekat yang bukan kasar, yang bahagian atas tu tak nyala pun? Sebab dia punya tu lembut. Sebab dia punya Bukan lembut. Apa tadi? Apa Licin. istilah tadi? Pandai. Sebab permukaan tersebut licin. Licin. Bila licin, daya geseran tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Kita nak nyalakan dia, kita nakkan daya geseran yang Tinggi. So sebab tu orang cipta kotak mancis dekat tepinya ada macam kertas pasir kan? Okey. Sebab tu dah dia perlukan permukaan yang kasar. Apabila kepala mancis ini ada bahan yang boleh terbakar, dia geserkan pada permukaan kasar, daya geseran yang tinggi menyebabkan dia terbakar kerana terhasilnya haba. Okay, next. Ni yang dah sebut tadi, saya tak tahu siapa yang sebut, tak tengok. Bukan, tak nampak muka. Okay, so kenapa daya geseran menyebabkan kita boleh memegang objek? Yang mananya berlaku daya geseran ni? Dari Apakah dua permukaan yang bersentuhan dalam gambar ni? Kulit tangan dan Yes, tapak tangan dengan gelas. Sebab tu cuba awak tengok, tadi macam saya cakap kan, cuba awak tengok tapak tangan kita ada corak. Bila ada corak, dia akan meningkatkan daya geseran. Okey, sebab tu tayar kereta semua ada corak. Apa jadi kalau tayar kereta ayah kita tak ada corak? Kalau kita break, botak, yes. Apa berlaku kalau kita break? Boleh aksiden. Yes, boleh aksiden sebab permukaan dia licin. Okey, tayar itu tidak boleh mencengkam jalan yang permukaan jalan, okey? So, tangan kita Tuhan jadikan ada corak juga supaya kita boleh memegang. Bayangkan, tangan kita tak ada corak, licin macam kaca. Tak ada tapak tangan kita, tak ada inilah garis-garis. Awak rasa boleh tak kita pegang gelas, kita pegang telefon? Tak boleh. Boleh, licin. Okey, dia betul, dia akan terlepas. Alright, seterusnya. Kesan daya geseran, kebaikan. Apa ni? Apa dia sayang? Apa dia? pemadam. Tajamkan peralatan. Dia bukan pemadam, darling. Cuba Ni baca dia apa. tajamkan pisau. Tajamkan pisau. Yes, menajamkan peralatan. Pisau ke, gunting ke, kapak ke, gergaji ke. Okey. So di manakah berlaku, apakah dua permukaan bersentuhan dekat sini? Apa dua permukaan tu? Permukaan yang kasar dengan pisau. Okey, permukaan ini panggil batu asah. Okey, permukaan batu asah dengan mata pisau. So bila kita gosokkan dia ni pergi balik menyebabkan dia akan menjadi tajam. Okey. Next. Alright, apa dia? Ni, ini benda biasa. Apa benda ni? Apa benda ni? Gambar apa ni? Brek basikal. Yes, apa tu? Brek basikal. Pernah tengok ke tak pernah ni brek basikal masing-masing ni? Okey. Kalau nampak ni kat sini nampak tak warna merah ni kan? Yang warna merah ini diperbuat daripada getah. Okey, dia panggil brake pad.
Alright, brake untuk dia bila kita tekan brake, kita benda merah ni, brake ini akan mencengkam roda basikal. Yes, good. Dia akan mencengkam roda basikal menyebabkan dia menjadi perlahan. Kalau awak turun bukit tengah kaya basikal, laju-laju tiba-tiba turun bukit, awak terpaksa tekan brake perlahan-lahan, betul? Supaya dia mencengkam roda basikal perlahan-lahan supaya awak boleh kawal Jual. Okay, good. Ini benda yang biasa awak jumpa ni. Okay, dan yang seterusnya ialah objek kekal pegun. Okay, nampak? Bola ni bulat kan? Yang bersentuhannya sikit saja. Tapi kenapa bola ini tidak bergerak? Itu kita kata sebagai dia pegun. Dia duduk kat sini diam, dia tak bergerak. Padahal, okay. Apa dia? Dia berat. Dia bola berat. Awak ni bola tampan ni. Kalau berat ni patah tangan boleh main. Dia bukan berat. Sebab wujudnya Daya geseran. antara permukaan bola yang kecil dekat sini dengan permukaan lantai. Okey. So ini 5 kebaikan, 5 contoh kebaikan lah. Okey, daya geseran. Ada banyak lagi sebenarnya. Awak boleh tengok dekat dalam buku teks awak ada. Contoh dalam buku teks pusat 105 yang ada gambar kaki kasut warna biru tu. Apa dia tu? Daya geseran di antara tapak kasut dengan Daya permukaan geseran di lantai antara memboleh kita berjalan tanpa tergelincir. Ya, betul. Betul. Okey, so bila kita berjalan, tapak kasut, cuba tengok tapak kasut awak ada apa? Ada corak. Ada corak. Ada tak sini kasut awak kosong, tak ada corak? Ada tak? Licin je. Tak ada. Ada. Kalau kasut baru tak pernah lagi orang buat kosong, betul? Kalau kosong macam tu, tak ada fungsi lah. So, maksudnya kalau awak awak pijak lantai simen, awak pijak lantai tile ke, ataupun marmar ke, awak boleh jatuh sebab licin. Terlentang. Ya, jatuh terlentang. Tak kisah terlentang ke, terterak ke, okey. Jadi jatuh. Bunyi apa pula tu? Satu lagi beda. Apa adik siapa nangis weh? Okay, next. Alright, yang seterusnya tadi kita dah tengok kebaikan. Sekarang kita nak tengok keburukan. Okay, so muka surat 105 yang bawah tu sampailah 106. Itu adalah contoh. Okay, benda-benda yang menjadi keburukan apabila wujudnya daya geseran. Apa yang pertama? Ni tadi. Kita cerita pasal kasut tadi. Apa tu? Menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Okay, hasilkan bunyi tak diingini lagi. Menyukarkan pergerakan. Menyukarkan pergerakan. Good. Lagi? Menghauskan tapak kasut. Menghauskan tapak kasut. Lagi? Merosakkan bahagian yang bergeser. Merosakkan. Apa itu? Apa yang merosak? Maksud apa? Merosakkan permukaan yang bersentuhan? Merosakkan bahagian yang bergeser. Okey, merosakkan bahagian yang bergeser. Okey, contohnya apa? Apa dia benda contoh kerosakan yang berlaku akibat geseran tu? Ini dia saya bagi yang pertama. Ini yang pertama ialah menghauskan tapak kasut. Lama-lama kasut awak akan berlubang. Tak kisahlah slipper ke, sandal ke, kasut ke. Bila kita banyak sangat berjalan, okey, menyebabkan pergeseran antara tapak kasut dengan lantai ataupun permukaan jalan, lama-lama tapak kasut kita akan haus. Okey. Haus. Alright. Yang tahu ke haus ni apa? Tahu. Tak. Apa Tahu. maksud haus? Tahu. Makin licin. Tapak awak tu makin licin. Dia pakai habis lah. Okey. Macam pemadam awak. Awak padam-padam lama-lama dia dah bukan 4 segi, betul? Hilang. Betul. Okey, yang seterusnya dia menghauskan tayar kereta ke, tayar lori ke, tayar kapal terbang ke. Okey, lama-lama tayarnya akan botak. Yang ini nampak dia dah botak kiri kanan. Yang ni botak tengah-tengah. Yang ni botak belah kiri. So sepatutnya tayar kereta dia ada corak yang penuh sekeliling tayar dia. Tetapi disebabkan tayar itu digunakan banyak-banyak kali, jalan sana beribu-ribu kilometer, lama-lama apa tu? Lama-lama tayar ini akan haus. Alright. Yang seterusnya
ialah menyukarkan pergerakan. Okey, kenapa? Apa yang dikatakan kat sini menyukarkan pergerakan? Macam mana yang dikatakan sebagai sukar? Susahlah nak bergerak kat permukaan yang geseran tinggi ni. Kenapa pula sukar? Kenapa susah pula nak bergerak? Tanah yang Boleh berbatu-batu. Adalah, kenapa bila tanah berbatu-batu susah nak bergerak? Apa yang susah? Sebab dia tak Sebab Sebab dia tak kasar. rata. Dia Sebab tak dia rata. Okey, bila dia tak rata, apa kita kena buat? Ratakan. Oi, awak nak jalan ke situ tiba-tiba awak kena rata kau nak jalan tu. pelan-pelan. Kena jalan pelan-pelan. Yes, apa dia? Kita kena perlahan. Kata kau tengah naik basikal laju-laju kat jalan tak cantik, tiba-tiba pop, jalan tu putus, ada keluar jalan macam ni. Kau laju juga ke? Kalau nak rasa berjahit, try lah laju-laju kat jalan macam ni, betul? Apa jadi kalau tengah laju-laju basikal awak langgar ke kawasan macam ni? Jatuh. Jatuh. Kalau Luka. jatuh luka. Kalau tak jatuh tu terror lah kau kan. Boleh lah masuk. Boleh jadi wakil Malaysia lah lumba basikal kan. Okay. So kat sini bila permukaan kasar dia akan menyukarkan pergerakan. Even ayah kita bawa kereta pun sampai dekat jalan yang tak elok, laju juga ke? Lahan. Kita akan Lahan. perlahankan kenderaan, slow jalan lubang sana, lubang sini, goyang sana, goyang sini, betul? So dia akan menyukarkan pergerakan. Alright? Okay, dan yang seterusnya apa tu? Pernah nampak tahu tak apa benda orang ni buat? Benar, dia buat Potong besi. Dia potong besi. Dia nak potong besi. melicitkan Benda ni antara dua, sama ada potong besi ataupun kita kikir. Okay, kita ratakan besi tersebut. Contoh tu besi tu ada gerigi-gerigi tajam, so dia guna benda ni, grinder lah. Nama Melayu saya tak pastilah pula, tapi benda ni kita panggil grinder. So apabila, pernah tengok tak orang buat aktiviti ni? Pernah. Okay. Pernah. Semasa orang buat aktiviti ni, orang sedang grind besi ni, apa dia yang kita tak suka Dia nak sangat? bina rumah. Nak bina Oh, dia bunyi. Ya, bunyi dia bukannya macam bunyi burung berkicauan di langit biru, betul? Oh, Betul tak? Bunyi dia rasa macam nak lari di rumah, betul? betul. Okay, so dekat sini lah, maka keburukan geseran iaitu menghasilkan haba, nampak sampai berapi-rapi. Kita nak tak api ni? Tak nak. Haba dan bunyi yang tidak diingini. Adakah haba yang kita ingini? Adakah haba yang kita nak? Tak ada. Tak ada? Dia. Kita tak nak haba. Okey, dekat sini. Okey, tak. Dekat sini, dia kata tengok sini, menghasilkan haba dan bunyi yang tidak diingini. So, kat sini ada haba tengok, terlampau panas sampai keluar percikan api dan bunyi yang sangat kuat. Kita tak nak ni. Tetapi soalan saya ialah, adakah haba yang terhasil daripada geseran yang kita nak? Yang ni tak nak. Ada tak? Apa yang kita hasilkan yang kita nak daripada geseran? Ada tak? Haba dari tangan. Haba dari tangan. Kalau kita sejuk kan, kita gosok-gosok tangan. Betul? Betul lagi? Tak dengar? Apa dia? Tu yang apa? Yang masak. Yang masak tu. Kenapa? Oi, siapa menyanyi oi? Okey. Contohnya tadi tu kan mancis lah, geseran yang berlaku antara kepala mancis dengan kotak mancis, betul? So menghasilkan haba. Haba tu kita memang nak untuk menyalakan mancis. Sekarang bunyi yang disebabkan oleh geseran, adakah bunyi yang kita nak? Tak. Tak ada bunyi yang kita nak. Ada. Contoh? Apa dia? Bunyi yang terhasil daripada geseran yang kita nak. Yang ni gambar ni kita tak nak. Ini kita tak nak. Tapi ada bunyi yang terhasil daripada geseran yang kita nak. Apa dia? Ada. Biola. Ada. Biola. Okay. So, harp tau harp. Gitar. Gitar. So benda tu adalah semua daripada geseran menghasilkan bunyi yang kita nak. Tapi kat sini 4 contoh ini adalah keburukan kepada daya geseran. Ini semua yang kita tak nak lah. Ataupun bunyi yang kita tak nak yang terhasil daripada geseran. Contoh bunyi pintu. Pernah tengok cerita hantu tak? Pernah. Bila buka pintu tu macam mana bunyi dia? Dia boleh itu yang seram tu kan? Bunyi pintu tu kalau kat rumah kita suka ke dengar bunyi macam tu? Rimah, lepas tu kalau seorang-seorang boleh lah takut, betul?
Betul. Okey, itu adalah bunyi yang terhasil daripada geseran yang kita tak Tak apa? Tak nak. Tak nak. Okey. So sekarang dah pukul 9.51. Saya nak tanya, nak sambung sampai habis ke ataupun yang ni kita sambung nanti? Sebab lepas ni orang dah salin nota lagi. Nantilah cikgu, orang tak lakat dah. Kalau nantilah, kita berhenti sampai takat ni dulu. Nanti ada lagi sini, ni tambah geseran semua-semua ni. Yang ni semua ada lagi, okey? Sikit je lagi tapi penerangannya panjang. Okey? Benda ni 2 je slide. 2 slide ni kita akan sambung kemudian, boleh? Boleh. Boleh sebab ni nak ceritanya panjang juga ni. Alright? Okay, so saya tutup kat sini. Okay, nampak? Nampak dah muka? Nampak. Okay, saya nak hantar link kejap saya hantar link kehadiran dekat grup kelas. Okay. Saya dah buat. Ayah dah buat tak ayah? Okay, saya dah hantar. Ada nampak tak? Dapat. Okay, 6C sekejap Dapat je. Saya hantar sekarang. Okey, yang dah dapat link kehadiran tu sila isi sekarang, yang belum isi. 6C sekejap sebab 6C dia pakai WhatsApp. Okey, 6C saya dah hantar. Okey, sains. Okey, 6C dapat tak? Ada tak? Ada itu, ada. Okey, link kehadiran ni saya akan tutup pada pukul 3 petang ini. So maksudnya daripada setiap hari lah kebanyakan cikgu akan tutup link kehadiran lebih kurang dalam pukul 2 hingga pukul 3 petang. Saya akan tutup pukul 3. So siapa yang lepas pukul 3 dah tak boleh isi kehadiran tau. Okey. Okey. So, Okey cikgu. alright. Cikgu saya dah try isi tapi tak boleh. Kenapa tak boleh? Orang lain boleh? Tak tahu. Dia macam sangkut. Sangkut. Apa yang sangkut? Tak, dia macam tak boleh tekan je tu. Tak faham. Awak dah login ke belum? Dah. Sekejap. Kenapa baru 15 orang ni? Saya baca nama yang dah isi Tahmisha, Sharifah Nurdini, Sharifah Nurul Syuhada, Ariana Balkis, Mia, Mia Zara, Veshwini, Elina, Himalata, Arnin, Amy, Dia Alisha, Miria Tashini, Pavitra, Nur Nabilah dan Kamaleswari. Sahaja, yang lain tak ada lagi nama. Orang isi tahu kehadiran, nanti kau tak isi. Soal ni rekod ni semua hantar kat sekolah. Awak tahu tak sekarang sekolah tengah mencari siapa yang tak pernah online, siapa yang tak pernah hantar kerja, siapa yang tak pernah buat kerja. Nanti nak mau hantar kat PPD. Nanti sama ada guru besar telefon ataupun PPD telefon awak. So awak kena online. Kalau tak boleh online sekarang, maksudnya benda ni cikgu akan hantar juga dalam grup kelas masing-masing, betul? Betul. Dia buatlah. Betul. Buat. Okey. Saya tahu kadang-kadang ada orang dia mak ayah dia kerja, dia pakai telefon mak ayah dia. So remind lah kawan-kawan yang lain. Okey, kalau boleh satu minggu tu mesti ada. Setiap subjek tu sekali pun jadilah. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. So setakat ni ada apa-apa nak tanya, nanti saya akan hantarkan nota-nota yang saya dah bagi tadi, yang kita dah belajar tadi. Ada apa-apa nak tanya? Ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada yang lain dah isi kehadiran sebab kat sini saya tengok 27 orang. Tolak saya 26 orang, tapi kehadiran kat sini baru 15 orang. Siapa yang boleh isi sila isi. Okey. Yang tak tengok online pun tak apa. Nanti saya akan hantar dalam grup. Awak tengok dari situ pun dikira kehadiran selagi belum pukul 3. Okey. 3. Alright. So minggu depan saya nak tanya, kalau minggu depan kita kelas sains kita pagi kan? Sekejap satu kali. Sekejap saya tengok jadual. Saya lupa pula jadual. Okey. Jadual kita satu lagi mana Nambi? Hari Selasa 6 tahun ke-6 hari Selasa pukul 8 pukul 9. Pukul 8 pukul 9 boleh online ke? Ke kita online hari Khamis je? Lepas tu saya bagi tugasan. Terpulang pada awak.
Boleh cikgu. Boleh. Saya takut Ikut nanti cikgu. nanti saya online nanti tengok, alah hari ni ada 25 orang, nanti minggu depan, alah tinggal 3 orang. Agak-agak boleh ke tak? Boleh. Ya. Ataupun pukul 9 kita buat online, yang pukul 8 tu kita tak payah buat online lah, saya bagi tugasan. Saya bagi video, saya bagi tugasan. Boleh? Boleh. Ke korang memang bangun awal dah bangun? Dah bangun awal. Oh Awal dah bagus. bangun. Tu, Pak nampak Mia pada tadi duk gosok mata je. Ha? Ngantuk? Okey, yang lain okey kan? Okey, tak apa dah macam ni. Depends juga. Cikgu. Boleh. Boleh depends juga sebab saya pun hari ni anak saya tak buat perangai, tak apa. Okey, so insyaAllah nanti saya bagi tahu minggu depan. Okey? Ada apa nak tanya? Ada apa lagi nak tanya? Ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ada cikgu. okey kalau tak ada, so nanti kita akan sambung kelas kita hari Selasa minggu depan. Okey? Okey. Alright, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, bye. Jumpa lagi cikgu. Jumpa lagi. Bye. Rindu Puan Sarah.